Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Atira. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua orang yang sedang menonton FB Live Perkawanis. Okey, so kali ni saya nak ajar pula bab 4, tingkatan 4 iaitu operasi set. Operasi set ni sebenarnya korang just gambarkan apa yang ada dekat alam semesta. Okey, contohnya alam semesta. Alam semesta tu apa yang ada dekat langit. Yang korang nampak dekat langit tu ada apa? Dekat langit biasanya kita tengok bintang, ada bulan, ada matahari, ada planet kan? Okey, so korang kena bayangkan, korang kena set dekat minda korang yang alam semesta tu dalam operasi set kita panggil set semesta, ataupun in English we call it as universal set. Dalam penyataan dia akan tulis macam ni tau. Contohnya set semesta. Set semesta ataupun universal set ni dia punya simbol adalah macam ni. Ini dari segi penyataan kan. Okey. Ini penyataan. Mula-mula dia akan bagi penyataan. Daripada penyataan ni kita kena buat gambar rajah Venn. Okey, ataupun in English Venn diagram. Soalan tu daripada penyataan. Penyataan ni dia punya soalan dan jawapannya korang kena lukis dia punya gambar rajah. Gambar rajah Venn ataupun Venn diagram. Setiap set dia mesti ada bracket. Untuk bahagian penyataan, untuk soalan ni, setiap set dia ada bracket dia. Okey, contoh set semesta kan. Okey, so dia kena ada bracket pembuka dan bracket penutup. Okey, so dalam bracket ni adalah dia punya unsur ataupun elemen. Elemen dia tu apa? Contohnya, okey, set kiranya dekat dalam alam semesta ada apa? Contoh ada bulan, ada matahari, ada bintang, ada planet, kan? Ada bumi, planet Zurah, semua benda Allah yang ada dekat alam semesta tu, itu kita panggil elemen. Elemen tu dia ada dekat dalam bracket ni. Elemen tu dia ada dekat dalam set. Okey, ini kita panggil bracket ni macam set lah, dia mewakili set apa. So biasanya yang bulan, matahari, bintang tu semua tu contoh. Okey, itu contoh lah. Tapi kalau sebetulnya dia akan letak nombor lah. Selain daripada nombor, dia boleh jadi macam-macam. Contohnya apa-apa je lah. Selain nombor, contohnya dari segi kenderaan ke, nama kenderaan ke, nama orang ke, nama bunga ke. Dia boleh jadi macam-macam selain daripada nombor. So contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katakanlah 7 je lah. Okay, 1 sampai 7. So sekarang ni ada 7 elemen. Ada 7 elemen ataupun unsur. Ada 7 unsur dalam set semesta. Macam mana kita nak tukarkan dari penyataan ni, kita tukar kepada gambar rajah Venn. Macam mana kita nak lukis set semesta ni? Okay, set semesta ni, korang kena buat bentuk segi 4 tepat. Segi 4 tepat ataupun rectangle. Ini contohnya macam kita lukis alam semesta lah. Lepas tu korang kena letak simbol untuk set semesta dekat sebelah sini. Okey, sebelah kiri atas. Okey, contohnya macam ni. Okey, so ini ialah simbol untuk set semesta. Okey, and semua elemen ni, semua unsur ni, semua ada dekat dalam ni. Okey, so setiap unsur tu korang kena buat titik. Okey, contohnya macam ni lah. Titik 1, titik 2. Dia boleh ada kat mana-mana, kat ujung ni ke sini ke situ ke sini ke mana-mana, suka hati. Okey, dia merata-rata. Asalkan dia dekat dalam ni. Okey, so 1, 2, 3, contoh 4, 5, 6, 7. Contoh macam ni. So, ini semua adalah unsur yang ada dekat dalam set semesta. Dan seterusnya, akan ada lagi set-set lain selain daripada alam semesta. Okey, set-set lain tu set yang ada dekat alam semesta. Okey, contohnya apa? Contohnya, katakanlah set A. Okey, set A. Set A ni katakanlah bumi. Okey, bumi ada dekat alam semesta. Dekat bumi tu siapa yang duduk? Ada tumbuhan, ada manusia, ada haiwan. Kan? Contoh. Okey.
So, set A ni katakanlah korang kena, setiap set tu macam biasa korang kena buat dia punya ni, dia punya bracket ni. Okey, katakanlah set A ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 unsur dalam dia. Okey, korang kena buat lagi, kalau korang nak tukar kepada gambar rajah Venn, korang kena buat satu bentuk yang ada dekat dalam rectangle ni. Okey, satu bentuk yang ada dekat dalam segi 4 tepat ni. Okey, contoh yang ini ke alam semesta. Lepas tu katakanlah yang ni bumi. So korang kena buatlah lagi satu bentuk bumi. Okey, bentuk bumi tu ada nombor 1, 2, 3, 4. So yang ni better korang dekatkan macam ni. Katakanlah bentuk ni kan, ini bentuk bumi. Katakanlah dekat set semesta ni ada bumi. Dekat dalam bumi tu ada nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3, ada nombor 4. Nampak? Okey, ini adalah set A. Okey, lepas tu korang tulis kat sini kat kiri atas A. Itulah namanya set. Lepas tu ada lagi satu set. Okey, dia ada banyak set kan macam saya cakap tadi. Dekat alam semesta ada apa? Ada bumi, ada matahari, ada bulan. Okey, contohlah ni planet bumi. Okey, lepas tu ada lagi, apa lagi dekat alam semesta? Ada bulan. Contoh bulan kita tulislah set B. Okey, bulan pula ada, contohnya ada nombor 3, 4, 5, 6. Contoh. 3, 4, 5, 6 tu, korang untuk set B ni bulan kan saya cakap tadi kan. So, korang kena lukis satu lagi bentuk bulat, bulan. Dia sebenarnya tak kisahlah apa-apa bentuk. Kalau korang nak buat segitiga ke, buat petak ke, apa-apa bentuk pun boleh lah. Biasanya kalau Venn diagram ni senang buat bulat je. Tapi kalau korang nak buat bentuk lain pun tak kisah je. Okay. So katakanlah saya buat bulat kan. So saya kena buat set B ni dalam set semesta tau. Okay, saya nak buat set B ni set B. Okay, so apa elemen yang ada dekat dalam set B ni? Okay, ada nombor 3, 4, 5, 6. Korang tak boleh tulis lagi sekali nombor kat sini 3, 4, 5, 6. Tak boleh tau. Sebab dekat dalam set semesta ni dah ada 3. Takkan korang nak buat lagi satu 3. Contohnya macam, contoh dekat alam semesta ni, okay, dekat alam semesta ni dah ada contohlah nombor 3 ni manusia. Okay, ini planet bumi. Katakanlah bumi kan. Dekat bumi dah ada manusia. Takkan nak ada manusia lagi kat bulan, kat planet-planet lain lah. Contoh macam tu lah. So, dia kena ada satu je. Unsur tu dia ada satu je. Contoh manusia. Manusia dekat alam semesta ni duduk kat mana? Kat bumi kan. So, kat bumi je lah. Takkan nak ciptakan lagi satu manusia yang duduk dekat bulan ke, dekat matahari ke, macam tu lah. So, korang tak boleh nak create ataupun tambah lagi satu unsur ataupun elemen dekat set lain. Tak boleh. Okay? So, bila macam ni, kat sinilah terjadinya persilangan set. Persilangan set tu terjadi bila satu set bersilang dengan satu set yang lain. Okay? Dan dekat situ bila bersilang ada unsur sepunya ataupun common element. Okay? Unsur sepunya tu maksudnya dekat dalam dua-dua set tu ada unsur yang sama. Okay, contoh macam ni kan. Korang nak buat lagi satu set B. Okay. Dekat set A dengan set B ni ada tak unsur yang sama, nombor yang sama? Ada, iaitu nombor 3, nombor 4. 3 dengan 4 je. Okay, so korang kena make sure 3 dengan 4 tu dia ada dekat set A and dia ada dekat set B. Korang tak boleh tambah 3 dengan 4 kat set A, 3 dengan 4 kat set B. Korang tak boleh jadikan double tau. Kiranya dekat sini ada nombor 3, kat sini pun ada nombor 3. Tak boleh. Korang kena make sure yang nombor 3 dengan 4 tu unsur. Itu dipanggil unsur lah. Okay? Unsur tu, dua unsur tu ada dekat set B and ada juga dekat set B. Ada dekat set A and ada juga dekat set B. Okay? So dekat situlah wujudnya persilangan set. Okay, contoh macam ni Korang nak buat set B kan? Okay, so korang buat lagi satu bulatan macam ni. Macam ni. Korang buat lagi satu bulatan. Okay. So dekat tengah-tengah ni adalah nombor ataupun unsur sepunya. Yang inilah kita panggil unsur sepunya.
unsur sepunya ataupun common element. Maksudnya, dekat dua-dua set tu ada nombor. Kiranya nombor 3 dan 4 ni ada kat dalam set A, nombor 3 dan 4 ni pun ada kat dalam set B. Diorang berkongsi. Faham? Okey, itu nama unsur sepunya. Okey, lepas tu set B ni ada nombor 3, nombor 4 dengan nombor 5, nombor 6. 5 dengan 6 ni dia tak berkongsi. So, letak dekat luar dia. Okey, nombor 5 dengan nombor 6. So inilah maksud bila dua set dia bersilang, intersect, okey, dia bersilang, dekat situlah terjadinya persilangan set. Persilangan set tu dia ada simbol dia. Okey, simbol dia macam ni. Dia ada bentuk bentuk sedih. Okey, bentuk sedih, dia sedih. Okey. U yang terbalik, U yang terlangkup macam tu kan. Yang ni adalah simbol untuk persilangan set. Okey, contoh set A dia bersilang dengan set B kan. Okay, so korang boleh buat A intersect B. Kiranya set A bersilang dengan set B. Ini adalah simbol untuk persilangan set. Okay, ni adalah simbol dia. Okay, contoh. A bersilang dengan B. Set A bersilang dengan set B. So, apa nombor ataupun apa unsur yang dalam persilangan set tu? Okay, unsur yang ada dekat dalam persilangan set tu ialah ni lah unsur sepunya ataupun common element. Okay, iaitu 3 dan 4. Ada dua unsur yang dalam persilangan set. Okay, yang tengah ni kita panggil persilangan set. Okay, kalau set apa-apa je, mesti dalam bentuk pernyataan mesti korang kena buat bracket. Okay, so A bersilang dengan B iaitu 3 dan 4. 3 dan 4 ni adalah nombor ataupun unsur yang duduk dalam persilangan set. Dan lagi satu, dia akan berlaku lagi satu iaitu apa tahu? Kesatuan set. Tadi persilangan set. Yang ini pula kesatuan set. So, kesatuan set ni ialah dia merangkumi semua set yang terlibat. Okay? Semua elemen ataupun semua unsur yang ada dekat dalam set tu. Okay, contoh set A dengan set B. Set A bersatu. Dia bersatu, bergabung. Okay? Kalau set A dia bersatu dengan set B, okay, kesatuan set ni dia ada simbol dia. Simbol dia adalah bentuk U. U macam ni. Katakanlah set A dia bersatu dengan set B. Okay? So, berapa elemen, berapa unsur, apa unsur yang terdapat dalam kesatuan set ni? Okay, kalau set A dengan set B ialah ni lah. Yang ni Dekat dalam gambar rajah van tu adalah ni. Ini yang saya lorek ni. Yang dalam apa-apa yang dalam bulat ni, A dengan B, itulah kita panggil kesatuan set. Okay, dia semua unsur yang ada dekat dalam set A dengan set B. Okay, so apa unsur yang ada dekat set A dekat set B? Okay, nombor apa? Dekat sini pun kita boleh tahu. Okay, nombor 1. Nombor 1, lepas tu nombor 2, and then nombor 3 sama kan? Nombor 3, nombor 4 sama. Lepas tu nombor 5, nombor 6. Okay, itu dari segi penyataan, dari segi gambar rajah, korang boleh ambil je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kesatuan set, okay, ada unsur dia ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Itu maksud kesatuan set. Katakanlah ada lagi satu set dekat set semesta ni, ada lagi satu set. Okay. Katakanlah set C. Okay, set C ada 4, 8, 9. 4, 8, 9. Okay. So, dekat mana agak-agak set C tu? So, korang kena tengok apa yang bersilang dengan set-set yang lain. Nombor apa yang sama? Nombor apa yang sama yang ada dekat set-set yang lain? Nombor 4 je lah korang nampak kan? Nombor 4. Sini ada 4. Sini ada 4. Sini pun ada 4. Okay. So, korang kena pastikan nombor 4 tu kat semua set ada. Okay. Kat mana korang nak lukis bulat tu? Dekat gambar rajah van. Nombor 4 tu dekat semua set ada kan? So, 4 tu je yang bersilang. 4 tu adalah orang kata
unsur sepunya bagi set A, B, C. Okey, so korang kena lukis lagi satu set C macam ni kat sini. Macam ni. Jadilah tu. Ini yang bulat ni, ini adalah set C. Okey, set C. Okey, set C ada nombor 4, 8, 9. 4, 8, 9. Yang unsur 4 ni ada dekat semua set. Set A ada, set B ada, set C pun ada. Dan akan ada lagi satu iaitu gabungan operasi set. Operasi set tu adalah ni. Ini kita panggil sebagai operasi set. Okey, operasi set tu terdiri daripada persilangan set dan kesatuan set. So, bila operasi set ni dia bergabung, okey, persilangan set dia bergabung dengan kesatuan set, so jadilah gabungan operasi set. Okey, gabungan operasi set. Gabungan operasi set ni, okey, contohnya macam ni lah. Contohnya A yang kesatuan set A dengan B ni, okey, dalam bracket kurungan bersilang dengan set C yang baru tu. Okey, katakanlah yang ni, macam mana korang nak buat? Okey, first korang kena ambil yang depan ni dulu, settlekan yang ni dulu. Okey, set A bersatu kesatuan set A dengan yang kesatuan set A dengan B tu mana? Okey, dia kesatuan tu bila set A bersatu dengan set B ke semua unsur yang ada dekat dalam set A dan set B. Yang mana? Okey, yang ini kan? Yang ini set A bersatu dengan set B. Okey, so ini. Bila yang saya lorek ni, dia bergabung, dia intersect, dia bersilang dengan set C yang baru. Set C adalah yang ini kan? So, yang mana yang bersilang? Agak-agak. Yang bersilang dengan kesatuan set A dan B ni. Adalah ini. Ini je, unsur 4 sahaja. So, jawapan dia adalah ni. Ini je. Nampak nombor 4 pun dah tak nampak kan. Unsur 4 ni dia ada dekat semua set A, set B, set C. Okay, so 4 tu je yang korang lorek. So, korang boleh tulis kat sini. Okay, dalam kurungan nombor apa? Nombor 4 kan? 4 sahaja. Inilah kita panggil gabungan operasi set. Katakanlah contoh A bersilang dengan B. Set A bersilang dengan B. Lepas tu, dia tulis macam ni je. Ni satu, ni satu. Okey, lepas tu kosong kat sini. Tak ada apa-apa unsur. Tak ada apa-apa nombor ke apa semua-semua tak ada. Kosong kat sini. So, yang ini kita panggil apa tau? Set kosong. Set kosong ni set yang tak ada apa-apa nombor. Okey. So, set kosong juga dia punya simbol kita boleh tulis macam ni. Yang ni mewakili set kosong lah. Dia tak ada apa-apa unsur. Okey, ada lagi satu iaitu kita panggil pelengkap bagi persilangan set. Persilangan set. Okay, so dalam persilangan set ni dia ada pelengkap dia. Okay, contohnya macam ni kan. Okay, set A bersilang dengan set B kan. Lepas tu dalam kurungan dia ada tanda pelengkap ni, ada tanda prime. Ada tanda koma kecil ke atas kurungan tu. Koma kecil kat atas kurungan tu. Koma kecil tu yang dekat atas kurungan tu kita panggil pelengkap. Pelengkap bagi persilangan set. Okey. So, pelengkap bagi persilangan set ni ialah unsur-unsur lain yang tak ada dekat dalam persilangan set tu. Okey, contohnya macam ni tau. Set A bersilang dengan set B yang mana? Yang ini kan? Yang ini dia punya persilangan. Okay, so yang tak ada, unsur lain yang tak ada dekat selain daripada set ni. Okay, selain daripada set ni yang mana? Okay, ini tadi kan dia punya persilangan set tu kan. So, pelengkap bagi persilangan set adalah semua ni. Semua ni adalah selain daripada persilangan set ni, okay. Pelengkap persilangan set tu adalah unsur-unsur lain yang tak terdapat dalam persilangan set tu. Pelengkap pun kita kena buat dia punya simbol set. Macam ni kan, dia ada pembuka dan penutup bracket ni. Okey. Katakanlah pelengkap bagi persilangan set tu apa? Unsur-unsur yang bukan dalam ni. Bukan dalam persilangan set. Okey, persilangan set 3 dengan 4 kan.
So, apa unsur-unsur lain selain daripada persilangan set, selain daripada 3 dan 4 ni? Apa unsur lain? Unsur lain tu termasuk semua yang ada dekat set semester ya. Set semester ni, yang ni nombor dia semua kan? Okey, ini adalah semua unsur yang terdapat dalam set semester. Okey, so yang persilangan set ni unsur 3 dengan 4 kan? So, 3 dengan 4 ni kita tak ambil. So, kita ambil unsur yang selain daripada 3 dengan 4 ni. Iaitu apa nombor dia? 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7. Macam tu. Terus refer dekat set semester. Lepas tu saya nak ajar lagi satu simbol tau. Ada satu simbol dia macam ni. Yang bentuk telinga ni. Ini kita panggil sebagai subset. Okey, subset. Contohnya set A subset kepada set B. Semua unsur yang dekat dalam set A ni ada dekat dalam set B. Okey, contoh katakanlah macam ni. Ini adalah set B. Katakanlah dekat set B ni ada unsur 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unsur dalam set B ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas tu dekat dalam set B ni, okey, ada set A. Okey, set A katakanlah yang ni. Ni set A. Okey, itu maksud set A ialah subset kepada set B. Semua unsur dalam set A ni ada dekat dalam set B. Okey, 2 dan 3 ni ada dekat dalam set B. Itu maksud subset. Yang seterusnya ialah bilangan unsur. Okey, bilangan unsurnya ataupun number of element, bilangan unsur. Okey, kita nak tengok dalam setiap set tu ada berapa unsur. Okey, contohnya macam ni. Bilangan unsur ni simbol dia adalah N. N. Okey, contohnya persilangan set A dengan B kan. A bersilang dengan set B. Okey, so N ni kalau tengok kalau korang nampak ada huruf N dekat sebelah kurungan persilangan set ke atau kesatuan set ke kan. So N tu adalah menandakan bilangan unsur. Kita kena cari berapa bilangan unsur yang ada dekat dalam persilangan set ni. Contoh persilangan set ni kan. So katakanlah persilangan set ada berapa unsur? Okey, unsur dia adalah 3 dan 4. Okey, ada berapa unsur? Ada 2. 1, 2. Ada 2 unsur. Okey, bilangan unsur ni korang tak payah nak buat penutup pembuka bracket ni. Tak payah. Okey, sebab kita just nak tahu berapa dia punya unsur. Berapa unsur yang ada dekat dalam set tu. Okey, unsur dia adalah 3 dan 4. Tapi kita nak tahu bilangan dia berapa, iaitu 2. Hanya 2 unsur yang ada dekat dalam persilangan set A dan B. Okay, so sekarang ni saya nak buat latihan praktis komprehensif muka surat 123. Okay, 123 buku teks tingkatan 4. Korang tengok soalan nombor 1 dikata diberi set semester 2, 3, 5, 6. Okay, ni dia punya unsur. Set P 3, 5, set Q 2, 3, 5 dan set R 3, 6. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okay, so yang pertama, okay. Yang ini kalau korang nampak tanda ni, ini adalah apa? Persilangan set. Okey, persilangan set antara set P dengan set Q. Okey, set P bersilang dengan set Q. Okey, tengok. Set P ada berapa? Okey, set P. Okey, P ada 3 dengan 5. Okey, kalau Q pula ada 2, 3, 5. Okey, 2, 3, 5. Okay, so sekarang ni set P bersilang dengan set Q. Tengok nombor apa yang sama. Yang bersilang korang kena cari nombor yang sama. Unsur yang sama tu apa? Iaitu nombor 3 okay, dengan nombor 5. Okay, ada 2 unsur yang sama. Okay, yang ini kita panggil apa? Yang ini ialah unsur sepunya. Ataupun common elements lah. Sepunya. Okay, unsur yang sama. Okay, so kita boleh buat. Dia nak semua unsur. Senarai ke semua unsur kan. So, unsur korang kena buat tanda yang macam ni lah. Okay, so P, persilangan set antara set P dengan set Q. Unsur dia adalah 3 dan juga
5. Okey. So itu A. Yang B pula. Yang ini pun adalah persilangan set. Okey, set P dengan set R. Okey, ni set P 3, 5. Set R 3, 6. Okey, saya buat kat sini lah supaya lagi nampak. Okey, soalan B dikata P, set P bersilang dengan set R. Okey, so P ialah 3, 5. Okey, P 3 dengan 5. Okey, kalau R pula, R 3 dengan 6. Okey, 3 dengan 6. So, yang bersilang tu nombor apa? Nombor 3. So, kita boleh buat persilangan set antara set P dengan set R ialah, unsur dia ialah 3. Ada satu unsur saja iaitu 3. Yang C pula, set P bersilang dengan set Q bersilang dengan set R. Okey, macam ni kita nak buat. Okey, tengok. Kita list dulu supaya senang kita nak buat. Okey, P bersilang dengan QR kan. Q lepas tu bersilang dengan R. Okey, so kita senarai dulu. Set P yang mana? Set P ada 3 dengan 5. 3 dengan 5. Okey, lepas tu set Q ada Q 2, 3, 5. Q 2, 3, 5. Okey, lepas tu set R pula ada 3 dengan 6. Okey, 3, 6. Okey, so ini saya dah listkan set siap. So sekarang ni kita nak tengok. Kita ambil daripada kiri dulu Kita selesaikan kiri dulu. Set P bersilang dengan set Q. Yang mana? P dengan Q kan. Kita tengok yang ni. Okey, nombor apa yang sama? Unsur apa yang sama? Iaitu unsur 3. Okey, dan juga 5. Okey, so yang kat sini kita selesaikan dulu. P bersilang dengan Q. So dapat 3 dengan 5. Okey, lepas tu yang ini dia bersilang pula dengan set R. R tu adalah ni. Okey, iaitu 3 dengan 6. Kan? Okey, lepas tu apa yang sama antara dua-dua ni? Nombor 3. So sekarang ni jawapan dia P bersilang dengan Q bersilang dengan R. Jawapannya adalah 3. Unsur dia adalah 3. Maksudnya unsur 3 ni semua ada dekat set P ada, dekat set Q ada, dekat set R pun ada. Nampak? Nombor 3, 1, 2, 3. So, nombor 3 ni semua ada dekat set P ada, set Q ada, set R pun ada. So, itu maksud dia lah. Okey, soalan D pula. Okey, D P. Okey, P bersilang dengan Q, bersilang dengan R. Okey, tapi kita kena cari pelengkap. Kalau ada tanda yang ni, maksudnya dia adalah pelengkap. Okey, pelengkap adalah unsur yang selain daripada persilangan set ni. Okey, so tadi yang ni kita dah dapatkan tadi. Yang ni yang P intersect bersilang dengan Q bersilang dengan R ni tadi kita dah dapat. Tadi kita dah dapat 3 tau dia punya ni. Unsur dia adalah 3 sahaja. So, kalau pelengkap ni kita kena tengok apa? Kita kena tengok set semesta. Okey, dekat set semesta, okey, nombor 3 ni kita dah tak nak sebab kita nak pelengkap. Yang ini adalah P bersilang dengan Q bersilang dengan R. So, unsur selain daripada 3 adalah 2, 5, 6. So, jawapannya adalah 2, 5, 6. Macam tu. Okey, tengok nombor 2 dikata diberi set M ni baik. Dia ada 4 unsur tau. 1, 2, 3, 4. Unsur B, A, I dengan K. Dia saja je macam ni supaya nak kelirukan korang kan. Tapi sebenarnya unsur dia ada unsur A, unsur I, unsur K. Dia separate, dia berasingan. Okey. Lepas tu set N ada Budi, B-U-D-I. Okey, unsur B, U-D dengan I. Set P ada unsur B, E, R, A, N, I. Okey, then
Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okey, contoh kalau soalan A. Okey, soalan A dikata set M bersatu dengan set N. Okey, so tengok yang M berapa? Tengok M ada B, A, I, K. Okey, lepas tu N pula ada Budi. Ada B, U, D, I. Okey. So, yang yang apa? Kalau kesatuan set ni maksudnya unsur dalam set M bergabung dengan unsur dalam set N. Okey. So, sekarang ni yang sama tu kita sekalikan je. Okey, yang sama yang mana? B. Yang sama B. Lepas tu I. Okey. So, M, kesatuan set M dengan set N ialah, unsur dia ialah B, lepas tu I yang sama, lepas tu yang lain A, K dengan U, D. Okey. U, D. Okey. So, ini adalah semua unsur yang ada dekat dalam set M dan set N. Okey, tengok soalan yang B pula. Okey, B dia nak kesatuan set M dengan P. M bersatu dengan P. Okey, so M ialah yang ni, baik ni. Okey, B, A, I, K. Okey, ni dia punya unsur. Lepas tu P pula unsur dia ialah berani. B, E, R, A, N, I. Okay, so bila M, kesatuan set M dengan P, set M bersatu dengan set P ialah, okay, so unsur yang sama tu kita satukan je, iaitu B, lepas tu A, okay, B, A, okay, lepas tu I, okay, yang lain semua tak sama, K, R, E, lepas tu N. Okay. So, ni adalah unsur dia. Alright. Okay, yang C pula. Okay, kalau C dia nak M, yang ni kan. M, set M bersatu, kesatuan set M dengan set N. Lepas tu kesatuan bersatu dengan set P. Okay. So, tengok set M dia ada BA, unsur dia. Okay. Set M, unsur dia adalah B, A, I, K. Set N pula, unsur dia N apa? N, Budi. Okay. Set N pula, unsur dia B, U, D, I. Silap. Okay. Budi. Okay, lepas tu set P pula. Okay, P berani. Okay, P ada unsur dia B, E, R, A, N, I. Okay, so kita nak tengok semua. Ini pasal kesatuan set kan. So, kalau kesatuan set, semua unsur yang terlibat lah. Okay, M, N. Okay, so jawapan dia ialah kita ambil dulu nombor yang, nombor pula. Huruf yang sama, iaitu yang sama B. Okay, lepas tu apa lagi yang sama? Semua ni ada huruf yang sama. Okay, iaitu I. Apa lagi ya? Tu je. Okay, yang lain semua tak sama. A, K. Lepas tu U, D. Lepas tu E, R. Okay, A tadi kita dah ambil tau. A sama dengan ni. Okay, yang sama tak payah tulis lagi lah. Okay. A tadi kita sama dengan atas ni. Yang P tu sama dengan M. So, kalau dah ada tak payah tulis lagi. Dengan N. Pastikan nombor tu tak duplicate, tak ada yang sama kat dalam ni. Semua kena lain-lain Okay, so ini adalah unsur dia. Iaitu B, I, A, K, U, D, E, R, N. Tu je jawapan dia. Okay. Okay, lepas tu yang ni pula.
soalan 3 dia suruh lorekkan kawasan yang mewakili set yang diberikan. Okey. Yang ni adalah set semesta lah semua. P, kesatuan P, Q dengan R ni. Okey, so A, set P bersilang dengan set Q. Ni adalah persilangan set. Okey, ni set P. Dia bersilang dengan set Q yang ini. So, yang mana? Ni lah. So, ini adalah dia punya kawasan yang kita patut lorek. Okey, ni adalah kawasan yang berlorek. Ni adalah persilangan set antara set P dengan set Q. Okey, yang ni pula. Set P, kesatuan set P dengan set R. Set R bersatu dengan set P. Okey, so set P ni adalah ni. Kita lorekkan dulu, siap-siap. Okey. Okey, ni set P dengan set R. Set R yang segi empat sama ni. Okey. So ni lah jawapan dia. Okey, yang ni pula. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Kalau yang ni pelengkap. Nampak kalau tanda prime ni, ini adalah pelengkap. Pelengkap kepada set T. Maksudnya unsur yang selain daripada unsur yang terdapat dalam set T. Okey, ni adalah set T. Okey. So, unsur yang selain daripada set T adalah 3, 1, 8, 6, 5. So, korang buatlah. Okey, kalau T ni, dia punya unsur ialah 3, 1, 8, 6, 5. Okey. Okey, yang ni pula set S bersatu dengan set T. Set S yang ni, okey, dia bersatu, union. Okey, ni adalah kesatuan set kan? Okey, sekali dengan set T yang ni lah. Okey, so apa unsur yang terlibat? Apa unsur dia? Okey, unsur dia ialah ni S dengan T kan. So unsur dia ialah semua nombor yang ada kat sini lah. Yang tempat yang berlorek ni. 5, 6, 8. 5, 6, 8. 7, 2, 4, 9. 7, 2, 4, 9. Macam tu. Yang seterusnya yang ni pelengkap kepada set S. Okey, ni adalah set S. Okey, so kalau nampak pelengkap ni selain daripada set S. Okey, selain daripada set S yang ni lah. Kejap dia mesti nak melorekkan tu agak ambil masa yang lama juga macam ni. Okey, so yang saya lorekkan ni, ini adalah pelengkap kepada set S. Okey, maksudnya unsur-unsur lain selain daripada set S. Okey, so unsur-unsur lain selain daripada set S ni dia bersilang dengan T. Okey, bersilang dengan T. T yang ini kan? T yang ini. So yang kawasan yang lorek tu yang kena dengan bulatan T tu yang mana? Yang ini je lah. Ini sahaja. Okey. So jawapan dia, okey, pelengkap S bersilang dengan T. Jawapan dia ialah unsur dia 2, 4, 9. Okey, next. Yang ni pula pelengkap kepada persilangan set S dengan T. Okey, set S bersilang dengan set T. Yang inilah. Ni dia punya persilangan set dia. Tapi dia nak pelengkap. Pelengkap selain daripada persilangan set tu, maksudnya yang semua ni lah. Yang semua ni. So, jawapan dia ialah 2, 4, 9, 3, 1. 2, 4, 9, 3, 1, 8, 6, 5. 8, 6, 5. Macam ni. 5. Okey, tu sahaja. Okey, korang tengok soalan nombor 5. Dia kata, gambar rajah Venn menunjukkan unsur-unsur set A, set B dan set C. Jika set semesta A bersatu dengan B dan bersatu dengan set C, senaraikan unsur A pelengkap kepada unsur A. Okey, so dia kata ini set A, ni set B dan ini set C. Semua-semua ni yang ada dekat dalam set semesta. So sekarang ni dia suruh senaraikan unsur pelengkap kepada set A. Ni set A. Okey, ni saya lukis dululah bagi korang nampak. Okey, ini ialah set A. Okey, yang saya lorek ni set A. So dia nak pelengkap maksudnya selain daripada set A, iaitu inilah. Ni semua ni. Okey, semua ni.
So, pelengkap kepada set A ialah H, okay, H lagi, D, E, F dan I. So, inilah dia punya unsur pelengkap kepada set A. Alright. Okey, tengok soalan nombor 6. Diberi set semesta X ialah integer. Integer tu maksudnya nombor bulat. Okey, nombor bulat yang tak ada pecahan, tak ada perpuluhan, tak ada peratus. Nombor bulat contohnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okay, dia tak ada 1.1 ke, 1/10 ke, 1% ke, tak ada. Okay, so itu maksud integer ataupun nombor bulat. So, X tu ialah lebih daripada 10 dan kurang ataupun sama dengan 30. Okey. Sekarang ni korang kena list dulu set semesta tu berapa. Okey. So, soalan nombor 6. Okey, set semesta. Okey, set semesta. Okey. Sama dengan, korang senaraikan dulu X ni. Okey, X ialah lebih atau sama dengan 10. So, kalau sama dengan 10, korang ambil nombor ni jugalah. Kalau ada tanda garisan kat bawah ni. Okey, so 10. Lepas tu sampai 30. Sebab dia nak kurang ataupun sama dengan 30. So, 10, 11. Lupa korang kena buat tanda macam ni. Pembuka ni lah. Okey, bracket pembuka ni. Okey, 10, 11 lagi, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Penutup. Okey, tutup dia punya bracket. So, ini semua ni adalah unsur-unsur yang terdapat dalam set semesta. Okey. Lepas tu kita dah dapat X kita dah dapat. Lepas tu dia kata set P. Set P ialah X tu adalah unsur lah. Okey, unsur. Unsur dia ialah nombor perdana. Apa tu nombor perdana? Okey, nombor perdana tu dalam bahasa Inggeris kita panggil prime number. Nombor perdana tu ialah nombor yang dia kena bahagi dengan nombor dia sahaja. Contoh kalau nombor 11, dia kena bahagi dengan nombor 11 je baru dapat jawapan dia 1. Dia tak boleh bahagi dengan nombor lain, nombor 2 ke 3 ke 4 ke, takkan dapat jawapan. So, nombor yang hanya boleh bahagi dengan nombor dia sahaja ataupun dia boleh bahagi dengan nombor 1 sahaja. Itu nombor perdana. Okey, cuba kita tengok kat sini. Nombor perdana tu ialah unsur kepada set P kan. So, kita boleh tulislah kat sini. Set P sama dengan, okey, apa dia punya unsur? Unsur set nombor perdana tu. Okey. So, nombor perdana tu kalau tengok, nombor perdana tu adalah daripada X. Okey, nombor perdana tu korang tak boleh main suka hati ambil je. Sebab korang kena refer dekat X. Dia kata X ialah nombor perdana. X ni tadi ialah unsur kepada set semesta ni. So, korang kena refer dekat sini. Ni set semesta tadi tu. So, korang kena refer kat sini. Okay, nombor perdana tu yang mana? Tengok, antara kat sini apa nombor perdana yang boleh, yang kena bahagi nombor dia saja. Dia tak boleh bagi nombor lain. Iaitu 11. 11 kena bagi nombor 11 je. Tak boleh nak bagi 2 ke 3 ke, memang tak dapat jawapan lah. Okay, so 11 bagi 11 dapat jawapan dia 1. Okay, so 11 ialah nombor perdana. Lagi apa? 13. Okay, 13. And then, apa lagi? 17. 19. Okay. Lagi 23. Okay, lagi 20. 29. Itu saja. 11, 13, 17, 19, 23, 29. Ini semua adalah nombor perdana. Okey? Ni unsur dalam set P. Okey, tengok set lain pula. Set apa lagi? Set Q. Okey, korang kena senaraikan dulu baru senang korang nak buat. Okey, set Q sama dengan, set Q ialah nombor gandaan 5.
Okey, nombor gandaan 5 tu maksudnya 5 tambah 5 tambah lagi 5 tambah 5. Setiap nombor tu dia kena tambah 5. Itu maksud gandaan 5. Okey. So, kalau gandaan 5 tu, dia adalah X. So, korang kena refer dekat set semesta. Korang kena refer kat sini juga. Okey, ni adalah X dia. So, apa yang nombor gandaan 5? Ataupun gandaan 5 tu, sifir 5. Okey. So, kalau korang tengok kat sini, gandaan 5, 2 darab 5, 10. Okey, 1, 10. Okey, lepas tu apa lagi darab 5? Ni, 5 darab 4, 20. Okey, asalkan dia sifir 5 lah. Okey, 20. Lepas tu apa lagi? 5 darab 5, 25. So, 25. And then, ni 5 darab 6, 30. Ni semua adalah gandaan 5. Okey, ataupun sifir 5 lah. Okey, ini adalah unsur dalam set Q. Okey, lepas tu set R ialah faktor bagi 24. Okey, so kalau faktor bagi 24. Okey, saya tulis kat sini. Okey, faktor bagi 24. Okey, faktor bagi 24 ni, faktor ni ialah apa nombor yang korang boleh darab, dapat 24. Okey, so nombor yang korang boleh darab itu ialah faktor. Okey, contohnya 1 darab 24 dapat 24. 2 darab 12 dapat berapa? 24. 3 darab 8 dapat 24. 4 darab 6 dapat 24. 6 darab 4 dapat 24 balik. Kalau korang kira dapat nombor tu balik, dah stop. Sebab dia akan repeat benda yang sama je. Okey. So, faktor dia yang mana? Faktor dia adalah ini. Inilah faktor bagi 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Tapi, antara faktor ni, mana satu yang X? Mana satu yang ada dekat set semesta? Sebab dia cakap, dia nak X. Jangan korang letak ni semua dekat set R pula. Sebab dia nak X. X ialah faktor. X tu refer kepada integer unsur yang dalam set semesta ni. Okay, so korang tengok. Ada tak nombor ni semua dekat X? Ada tak nombor ni semua dekat set semesta? Kalau ada, baru korang masukkan dekat set R. Okay, so kita nak cari set R. Okay, set R. So, apa nombor yang ada dekat set semesta? Okay, nombor yang ada ialah nombor 12 dengan 24. Okay, bawah ni, bawah daripada 10 tak ada 1, 2, 3, 4, 6, 8 ni tak ada. So, kita ambil 12 dengan 24. 12 dengan 24 je ada dekat set semesta. So, set R ialah 12 and 24. So, set R kita dah dapat. Semua set kita dah dapat lah sekarang ni. Okay. Universal set. Set semester dah dapat. Set P dah dapat. Set Q dah dapat. Set R pun kita dah dapat. Kita dah listkan semua ni. Okay, lepas tu kita terus buat soalan dia. Okay, dia nak pelengkap kepada set Q. Okay, kalau pelengkap kepada set Q. Okay, pelengkap kepada set Q maksudnya unsur yang selain daripada unsur yang ada dekat set Q ni. Kita kena tengok dekat set semesta. Okey, apa unsur selain daripada set Q? Okey, tengok dekat set semesta ni. Ambil yang nombor yang tak sama dengan set unsur dalam set Q ni. Okey, apa nombor yang tak sama? 10 ada. 11 ada tak? Tak ada. Okey, so 11 sampai 19. Lepas tu baru 20 kan? So, tulis kat sini 11, 12. Okey. Lagi apa? 13, 14, 16, 11, 12, 13, 14, 16, 17, okay, 18, 19. Okay, 20 dia ada dekat set Q. Lepas tu 21 sampai 24 dia tak ada dekat set Q. So, tulis 21, 22, 23. Okay, 21, 22, 23. Lepas tu 24. Okay, 25 ada kat set Q. Lepas tu 26 sampai 29 tak ada dekat set Q. So, tulislah 26, 27, 28,
29. So ini semua adalah unsur selain daripada unsur set Q. Okey, ni adalah pelengkap kepada set Q. Okey, so settle yang A, soalan A. Soalan B dikata B kesatuan set P dengan pelengkap set R. Okey, so P bersatu dengan pelengkap set R. Okey, so P yang mana? Okey, ni P. Okey, P dia bersatu dengan pelengkap kepada set R. Okey. So yang ni macam panjang sikit. So apa kata untuk elak ke korang daripada confuse, better korang listkan dulu siap-siap. Walaupun kat sini dah list lagi supaya korang dapat kurangkan, reduce korang punya confuse tu untuk elak daripada silap. Okay, so korang salin balik set P. Okay, dia nak P kan. So set P 11, 13, 17, 19, 23, 29. 11, 13, 17, 19, 23, 29. Okay, so ini adalah unsur dalam set P. And dia bersatu dengan pelengkap set R. Maksudnya nombor lain selain daripada 12 dengan 24 ni. Terus korang refer dekat set semesta. Okay, so pelengkap kepada set R ni terus di refer dekat set semesta. Okay, so pelengkap set R ialah selain daripada 12 dengan 24. Okay, apa nombor dia? 10, 11. Okay, 10. Lepas tu 11. Okay, 12 tak boleh tulis sebab dia nak selain daripada ni. Okay, so 12 bukan. Then 13 sampai nombor 23. Okay, 13 sampai nombor 23. Okay, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okey dah sampai 23. Lepas tu 24 ni ada kat dalam set R, so tak boleh tulis. Lepas tu nombor 25 sampai 30. Okey, so tulis sini. Okey, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30. Panjang kan? Okey, so ini semua ialah unsur selain daripada set R. Itu pelengkap kepada set R. Okey, so kalau bersatu di kesatuan set ni, okey, kalau kesatuan set ialah semua unsur yang terdapat pada kedua-dua set. Okey, tengok nombor apa yang sama? 11 sama. Okey, terus tulis. Dia tak boleh duplicate yang nombor tu, kena sekali je. Okey, 11. Lepas tu 13. And then 17 ada tak? 17, 19, 19, 23 ada tak? Ada, 23. Okey, 29 ada. Okey, lepas tu nombor yang selain daripada ni, nombor yang tak sama tu ialah nombor 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30. Okey, so tulis balik. 10, 14, 16, 18, 20. Okey, 21, 22, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30. So inilah dia punya unsur. Okey, lepas tu yang C pula, korang jangan keliru tau. Kalau yang ini pula kesatuan set P dengan set R tau. Kalau yang ni kesatuan set P dengan pelengkap set R. Yang ni pelengkap set R, yang ini pelengkap kepada kesatuan set yang ni. So korang jangan keliru. So korang kena buat dulu kesatuan set P dengan R ni.
Lepas tu baru cari dia punya pelengkap. Okey, korang tengok kesatuan set P dengan set R. Lepas tu cari dia punya pelengkap bersilang dengan set Q. Okey. Ni sebenarnya kita nak cari persilangan set. Yang ini kita cari dulu kesatuan set P dengan R. Okey. So, cari kesatuan set P dengan R dulu. Baru cari dia punya pelengkap. Okey, set P dengan R bersatu. Set P dengan R bersatu. Set P yang mana? Set P yang ini tadi kita dah dapat. Lepas tu dia bersatu dengan R. Ni. Set P yang ini dia bersatu dengan set R. Okey. So sekarang ni tengok apa nombor yang sama. Apa yang nombor sama P dengan R ni? Tak ada kan? So kalau tak ada, ambil je semua unsur yang kat dalam set P dengan set R, iaitu okey, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Ni set P, set R 12 dengan 24. Okey. So, ini unsur yang terdapat. Okey, kalau set P bersatu dengan set R. Lepas tu kita nak cari dia punya pelengkap kepada kesatuan set P dengan R ni. Okey, pelengkap dia. Pelengkap dia, okey, kita kena tengok dekat set semesta. Okey, kita kena tengok dekat set semesta. Okey, apa unsur selain kesatuan set P dengan R ni dekat set semesta? Okey, tengok. Selain daripada nombor 11, ada tak kat sini? Okey, nombor 10. 10 tak ada dalam ni. 11 ada tak? Ada dalam ni. So, tak boleh letak lah sebab kita nak selain daripada nombor 11. Okey, 11 kita tak nak. Okey, 12 ada tak dalam ni? 12 ada tak? Ada. So, tak payah tulis. Okey, 13 ada tak? Ada. Tak payah tulis. 14 ada tak? Tak ada. Tulis 14. 16 ada tak dalam ni? Tak ada. Tulis. 17 ada tak? Ada. Tak payah tulis. 18 ada tak dekat sini? Tak ada. Tulis. 19 ada tak kat sini? Ada. Tak payah tulis. 20 ada tak kat sini? Tak ada. So, tulislah. Tak ada. Okey, 21 ada tak kat sini? Tak ada. Tulis. 22 ada tak? Tak ada. 23 ada tak? Ada. Ada, tak payah tulis. Okey, lepas tu 24 ada tak? Ada. Tak payah tulis. 25 ada tak? Tak ada. So, tulis. 26 ada tak? Tak ada. Tulis. Lepas tu 27 ada tak? Tak ada. Tulis. 28 tak ada. Tulis. 29 ada. Tak payah tulis. 30 tak ada. Tulis. So ini semua adalah unsur pelengkap bagi kesatuan set P dengan set R. Okey, lepas tu dia bersilang dengan set Q. Set Q, apa set Q yang ni kan? 10, 20, 25, 30. 10, 20, 25, 30. Ni set Q. So, apa yang bersilang? Apa nombor yang sama antara kedua-dua ni? Okey, nombor yang sama adalah 10. Okey, tulis sini 10. Kita nak cari nombor yang sama. Yang bersilang tu nombor yang sama lah. Okey, 10 lagi. 20. Okey, lepas tu 25. 25. 30. So, ini sahaja. Okey. So, kesatuan pelengkap kesatuan set P dengan set R bersilang dengan set Q adalah unsur dia ialah 10, 20, 25, 30. Okey. Okey, tengok soalan nombor 7. Lorekkan kawasan yang mewakili set yang diberikan dengan keadaan set semesta A bersatu dengan B bersatu dengan C. Kiranya yang set A ni bersatu dengan set B bersatu dengan set C. Semua ni ada dekat alam, dekat set semesta. Okey, so sekarang ni kita kena ikut ni lah. So, kita kena lorekkan set A. Ini adalah set A. Okey, set A. Saya lorekkan dulu. Okey, set A dia apa orang kata tu bersilang.
bersilang dengan kesatuan set B dengan set C. Okey, kesatuan set B dengan set C. Set B bersatu dengan set C adalah inilah. Okey, ini. Ini semua. Okey, semua yang ada dekat set B dengan set B dengan set C lah. Okey. Okey, so sekarang ni yang ni set A. Set A dia bersilang dengan kesatuan set B dengan C ni. Okey. So bersilang tu mana dia punya persilangan tu? Mana dia punya persilangan tu? Nampak? Ini lorekan saya yang apa tu? Yang sengit macam ni kan? So dia bertembung. Lorekan saya yang first ni dia bertembung dengan lorekan saya yang second tu. Dekat mana bahagian dia? Dekat sini. Sini je. Okey, so inilah dia punya apa tu? Persilangan set. Nampak? Okey. Inilah dia jawapan dia. Okey. Lepas tu yang ini pula, okey. Okey, yang ni pula dia kata C, set C yang mana ni? Okey, set C. Okey, set C dia bersatu dengan pelengkap kepada set A bersilang dengan set B. Okey, set A bersilang dengan set B yang mana? Yang ni kan? Okey, dia bersilang, ni dia punya tempat persilangan dia. Tapi dia nak pelengkap. Pelengkap maksudnya semua ni. Selain daripada selain daripada yang saya lorekkan tadi tu. Ini dia punya persilangan dia. Okey, so selain daripada tu adalah pelengkap dia lah. Okey. So, pelengkap kepada persilangan set A dengan set B ni, dia bersatu dengan set C. Okey. So, mana dia punya kawasan yang patut saya lorekkan? Adalah sini. Okey. Sini. Dia bersatu dengan set C. Ni. Ini. Lepas tu ni. Lepas tu ni. Ini tadi saya dah lorekkan kan. Lepas tu. Dia bersatu kan. Dia bersatu dengan yang ini. Yang ni kan pelengkap selain daripada apa tu? Kesatuan persilangan set A dengan set B yang ni. So yang ini adalah dia punya pelengkap. Pelengkap tu dia bersatu dengan ni, bersatu dengan set C ni. So ini ni pun dia termasuk sekali lah. Okey. So lorekan dia yang korang patut lorek adalah kat sini. Lepas tu kat sini. Okey, dekat sini. Dekat sini. Yang ini korang jangan. Okey. So ni. Inilah jawapan dia. Okey. Sekian saja daripada saya pada hari ini. Ini ialah episod yang terakhir. Okey, saya memohon maaf kalau ada apa-apa tersilap. Okey, terkasar bahasa ke apa ke. Yang kurang baik datang daripada saya dan yang baik tu datang daripada Allah Ta'ala. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Kalau ada rezeki kita boleh berjumpa lagi, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Pekawanis kerana memberi saya peluang untuk bagi ilmu kepada pelajar-pelajar SPM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Sekian sahaja daripada saya, Cikgu Atira. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.